Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jangan kejar di belakang dunia dan jangan marah kerana sesuatu daripada dunia, sebab yang demikian itu akan merosakkan hatimu, seperti mana cuka akan merosakkan madu. Celaka engkau telah kumpulkan di antara cinta dunia dengan sifat takabur, yang kedua-dua sifat ini tidak akan melepaskan tuannya jika dia tidak segera bertaubat daripadanya. Pakailah akalmu. Engkau ini siapa? Apa yang engkau boleh buat? Dari apa yang engkau diciptakan? Dan kerana apa engkau diciptakan? Janganlah takabur. Tiada yang takabur itu melainkan dia itu jahil. Tiada mengenal Allah dan Rasulnya, dan tiada mengenal para kaum salihin dari hamba-hamba Allah. Wahai orang yang kurang akalnya, apakah engkau tunjukkan kedudukanmu itu dengan bertakabur? Ubahlah sikapmu dengan segera, supaya engkau berdiri di atas jalan yang benar. Dengar apa kata Nabi SAW ini: siapa yang merendahkan diri, Allah akan mengangkatnya. Dan siapa yang mengangkat diri, yakni takabur, akan dihinakan Allah. Riwayat Al-Qudai. Jadi siapa rela dengan akhirat, mestilah dia memilih golongan yang pertama. Siapa yang rela dengan sedikit, akan datang kepadanya yang banyak. Siapa yang rela dengan kehinaan, akan datang kepadanya kemuliaan. Relalah dengan yang rendah, supaya perkaranya berubah buat dirimu. Siapa yang tunduk kepada takdir dan rela dengannya, nescaya Allah akan mengangkatnya pada semua peristiwa, yakni pada semua keadaan. Ingatlah bahawa merendah diri dan beradab sopan itu akan mendekatkanmu kepada Allah Ta'ala, manakala mengangkat diri dan buruk laku itu akan menjauhkanmu. Taat itu akan memperbaiki dirimu dan mendekatkannya kepada Allah, sedang maksiat itu merosakkan dirimu dan menjauhkannya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang rahmati Allah sekalian, ada dua perkara yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama ialah pengaruh dunia dalam kehidupan beragama. Yang kedua ialah sifat takabur. Siapa yang berhimpun dalam dirinya cintakan dunia dan takabur, maka dia binasa lebih cepat daripada yang lain-lainnya. Kalau kita lihat makhluk yang bernama manusia, hatta jin, yang merupakan makhluk yang mukallaf, kita mengetahui bahawa ada perkara yang boleh membinasakan jasadnya, ada perkara yang boleh membinasakan semangatnya, ada perkara yang boleh membinasakan agamanya. Manusia ramai yang berhati-hati dengan perkara yang akan menghancurkan jasadnya. Mereka menjauhkan diri daripada api supaya tak terbakar, menjauhkan diri mereka daripada senjata-senjata tajam supaya mereka tak tertikam atau tak terbunuh, atau apa sahaja perkara yang bahaya pada fizikal. Mereka pakai protection, pakai baju kalis peluru, kalis api, mereka pakai tali pinggang keselamatan. Semua mereka lakukan untuk menjaga jasad. Dan sebahagian manusia pula berusaha untuk menjaga apa yang disebut sebagai motivasi diri mereka. Semangat, jaga semangat.
Sama ada secara khurafat ataupun secara saintifik. Orang-orang dulu dengan cara khurafat mereka buat perkara yang boleh menaikkan semangat. Itu yang mereka namakan puluk semangat, besi semangat dan lain-lain. Pakai tangkal mangkak untuk semangat. Mereka mandi bunga untuk semangat, supaya mereka sentiasa bersemangat. Anak-anak bila nampak dia tak bersemangat, maka ini barangkali ada gangguan itu dan ini. Lalu mereka berusaha pulihkan semangat. Secara saintifik pula, macam-macam coaching, macam-macam motivasi, macam-macam program-program, summer camp dan sebagainya. Untuk apa? Pulihkan semangat. Semangat belajar, semangat kerja, semangat jadi suami, semangat jadi isteri dan lain-lain. Maka ini juga manusia bina ataupun pelihara. Jangan lemah semangat. Tapi tidak ramai manusia yang jaga agama, kerana ia induk pada semuanya, baik fizikalnya atau semangat. Maka datang Islam dengan segala perintah dan larangan, ketaatan dan kepatuhan untuk menjaga agama kita. Orang yang sedar mereka tahu apakah perkara yang boleh binasakan agama mereka. Yang membinasakan agama mereka ada perkara yang bersifat perintah dan larangan. Bila kita solat, kita sedang menjaga agama. Orang yang menjaga aurat, dia sedang jaga agama dia. Dia kalau dedahkan aurat secara fizikalnya tak ada apa-apa, tapi agamanya rosak. Orang yang menjaga lidahnya untuk menjaga agamanya supaya tak mengumpat itu dan ini, fitnah. Orang yang menjaga malam harinya dengan qiyamul lail, dia menjaga agama. Mengeluarkan zakat dan sedekah, dia menjaga agamanya. Dan semua perintah Allah dan menjauhi larangan, ia bertujuan menjaga agama. Dan jaga agama ini sebenarnya automatik kita akan jaga semangat kita, semangat untuk hidup tidak berputus asa, dan menjaga fizikal kita. Tetapi secara umum manusia, kita katakan tadi, memang ramai yang jaga fizikal, ramai yang menjaga semangat. Di bandar-bandar besar, mereka ada konsultan untuk membina semangat, baik dalam, saya katakan, perniagaan, dalam rumah tangga. Bukan syarikat-syarikat besar, mereka hantar pekerja mereka untuk bina semangat. Kita pun kenal apa yang disebut keng bina semangat. Dan kita pun mak ayah hantar anak-anak, baik saya cuti sekolah, cari camp untuk bina semangat. Tapi bagi membina agama, yang ramai orang terlepas pandang. Bila mana mereka mengabaikan agama mereka, sedikit demi sedikit, mereka sedang melakukan kerosakan kepada diri mereka. Dan perkara yang paling cepat membinasakan manusia dalam agama adalah, pertama, pengaruh dunia dalam kehidupan mereka. Apa maksud pengaruh dunia? Yang dimaksudkan dengan dunia, sebagaimana kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, anak murid pada Ibn Abbas, seorang tabi'i yang masyhur, ialah mana-mana dunia yang melalaikan daripada akhirat. Itu yang dimaksudkan. Semua celaan Allah terhadap dunia dalam Quran, celaan Nabi SAW terhadap dunia daripada hadis-hadis Nabi, dan kata-kata ulama pada dunia yang melalaikan akhirat. Adapun dunia yang tidak melalaikan akhirat, maka ini tidak tercela. Bukan ini satu kenikmatan, ia jambatan akhirat. Sebab itu kata Yahya bin Mu'az, bagaimana aku tidak cintakan dunia? Sedangkan dengan sebab dunia tadi, aku dapat rezeki untuk beribadat pada Allah. Bagaimana aku tidak cintakan dunia? Sedangkan di sini aku dah mendapat pahala yang banyak untuk bawa ke syurga, untuk bawa ke akhirat. Tentang macam mana kita tak cinta dunia, sedangkan di sini ada rumah-rumah Allah, ada para walinya, ada orang soleh, turunnya rahmat, adanya Lailatul Qadar, adanya sekian banyak. Kita cinta dunia kerana sebab itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan celaan dunia bila dia melalaikan dari akhirat, kata Sa'id bin Jubair, mata'ul ghurur ma yulhika an talabil akhirah, wa man lam yulhika falaysa mata'ul ghurur walakinnahu balaghun ila ma huwa khairun min. Yang dimaksudkan dunia yang menipu bila mana dia menghalang kamu mencari akhirat.
Tapi bila mana dia penyebab kamu cari akhirat, maka ini bukan nikmat yang menipu, bahkan ini penyampai kepada apa yang lebih baik untuk kamu dapat. Dan dengan duit kita ada, kita boleh zakat, boleh bersedekah, kita boleh bantu itu, tolong itu. Dengan sebab kita berada di dunia, kita menunggu rahmat Allah turun bulan Ramadan, kita tunggu rahmat Allah turun di pagi hari, di petang hari, di malam hari. Dengan sebab adanya dunia, kita dapat membina rumah-rumah Allah yang menjadikan kita akan mendapat pahala rumah-rumah di syurga, istana di syurga. Dengan sebab dunia, kita dapat mengenali hamba-hamba Allah yang kita sayang, hamba-hamba Allah yang mendekatkan kita pada Allah. Oleh sebab itu, dunia yang dicela yang kita nak bincangkan, dan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, dunia yang melalaikan kita dari akhirat. Dunia yang kita kejar sampai lupa akhirat. Walau kita kejar ni pun tak ke mana. Artinya orang yang kejar akhirat untuk dapat dunia, orang yang mengejar dunia untuk dapat dunia tadi dengan melupakan akhirat, dia pun tak akan dapat macam dia kejar. Sebab itu kata Hatim Al-Asam, dunia ni macam bayang-bayang. Kita kejar, dia menjauhkan diri daripada kita. Contoh tengah hari ada bayang, cuba kejar bayang. Cuba kejar bayang, kita tak akan perolehinya. Tetap di situ, bayang tetap ikut kita. Tuan-tuan dengan pedulikan bayang tu, just gerak, maka bayang tu ikut je. Kerana selama mana kita hidup kat dunia, memang dunia akan datang kat kita. Selama mana kita hidup kat dunia. Orang tengok kita duduk ujung sana lapar, rantar sebekas makanan, walaupun kita tak minta. Orang nampak macam kita tak kerja, orang ulur duit. Lagi mana kita berada di dunia, dunia itu akan datang kepada kita. Dia datang macam mana, itu mengikut keadaan kita. Kita nak suruh dia datang dalam keadaan kita mulia, nak suruh dia datang dalam keadaan kita hina, itu bergantung pada kita. Yang nak suruh dunia itu datang dengan mulia, maka dia berusaha dan bekerja menjaga halal dan haramnya, maka datang dunia dengan mulia. Yang nak suruh datang dunia dengan hina, dia tak payah kerja, jadi dia beban pada orang lain, orang tanggung dia. Datang juga dunia, setiap kali datang kena marah. Suruh kerja malas, ambil duit, kena marah. Makan, minum, tidur je, ambil duit, kena marah lagi. Tapi dapat, mengikut bagaimana cara kita nak. Tapi dunia akan datang. Semalam-malam manusia pun dunia datang. Sejahat-jahat manusia pun dunia datang. Ni perompak, penyambung, sumbat dan penjara, dunia pun datang. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Datang. Tu perompak pun boleh hidup, penyambung pun boleh hidup, perogoh bersiri pun boleh hidup. Dia sumbat dalam penjara, dia pergi makan. Maksudnya dunia datang. Dapat penginapan percuma, tidur percuma, barangkali ada aircon, barangkali ada kemudahan-kemudahan yang banyak. Dia hidup dalam penjara, api pun tak payah bayar, elektrik tak payah bayar, air tak payah bayar. Kan dia dapat dunia. Tapi bagaimana cara dia dapat, itu pun keadaan dirinya. Maka sebab itu bila kita sebut dunia yang dibahaskan dalam perbahasan sufi dan dalam hadis Quran, dunia yang melalaikan kita dari ingat akhirat. Maka dunia yang seumpama ini yang menjadikan kita celaka dan binasa, merosakkan agama kita. Yang merosakkan agama kita paling cepat ialah dunia kita, paling cepat. Dia tambahi dengan takabur, lalu bila berkumpul, habis kita. Dah, game over. Bila berkumpul, cintakan pada dunia dengan sifat sombong dan takabur, berarti kita dah game over. Maknanya tak ada lagi nilai kita sebagai hamba Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir menerangkan kepada kita bagaimana bahayanya takabur. Bila beliau mengatakan tentang takabur, katanya, dia kata, pakaikanlah akalmu, engkau ini siapa. Waktu kita nak takabur, fikir kita ni siapa sebenarnya. Waktu kita nak takabur, kita ni siapa dan apa yang kita boleh buat sebenarnya. Kita nak sombong, semua apa benda kita boleh buat. Daripada mana kita diciptakan, mana kita diciptakan, dan kerana apa kita diciptakan. Maka jangan takabur. Syekh Abdul Qadir menyebut obat rawatan kepada takabur. Pertama, kita fikir betul-betul siapa kita ni. Fikir siapa kita dan
apakah tujuan kita diciptakan? Dan apa kita boleh buat dengan sombong kita? Kita sombong dengan tenaga kuasa kita. Boleh buat apa dengan tenaga? Boleh pindah bukit. Terasa sombong dengan duit banyak. Duit banyak tu kita boleh buat apa? Takat boleh beli rumah sebuah je. Rumah kedua dah bankrupt, pokai. Banyak mana kekayaan kita sebenarnya? Boleh tak mengekalkan hidup kita? Boleh tak membeli kesihatan? Boleh tak membeli kebahagiaan? Realiti, semua benda yang kita nak takaburkan, dia tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Satu ketika, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dia nasihat pada anak dia. Wahai anakku, jangan kamu sombong. Ketika mana kamu nak sombong, kamu ingat benda ni. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kalau ketika mana kamu rasa macam nak sombong, yang pertama, kamu fikir kamu dulu siapa sebelum ada? Aina kunt? Dulu kamu kat mana? Kita ni tuan-tuan sebelum hari ni bergelar pengarah lah, atau hari ni bergelar guru besar, pengetua lah. Kalau hari ni kita dah bergelar ketua tu, ketua ni, sebelum ini kita kat mana? Tidak wujud. Aina kun? Kita kat mana sebelum ni? Kemudian yang kedua kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wa aina taswir? Dan kamu nanti pulang ke mana? Dan nanti bila kita mati pulang kat mana? Pulang ke tanah. Tempat yang orang pijak, tempat orang tak pandang. Siapa yang pandang kubur? Siapa yang dalam perjalanannya, kalau ada kiri kanan kubur, siapa nak tengok kubur tu? Kalau ada mall, orang tengok mall. Kalau ada muzium, orang tengok muzium lagi. Kalau ada zoo, orang lebih suka pergi zoo daripada pergi kubur. Pada zoo tu binatang, kubur tu orang yang disayang, yang hebat. Kalau dia pergi pilih nak ke kubur ke nak ke zoo? Zoo bayar RM50 masuk, nak tengok panda. Bukan saudara dia, bukan pak saudara dia panda tu. Kubur tu saudara dia. Ayah dia kat situ, mak dia kat situ, abang kakak kat situ, isteri dia kat situ, suami dia kat situ, anak-anak dia kat situ. Agak-agak kita tuan-tuan, duduk zoo dengan duduk kubur, mana lebih lama? Dah jawab dah, zoo dia kata. Duduk zoo dengan kubur mana lebih lama? Zoo tu tak ada binatang kita sayang, tak ada kena-mengena kita. Tak ada kena-mengena. Kadang kita tengok tapis, setengah jam tengok tapis. Kadang kita tengok badak, dia berendam dalam air, tengok badak. Badak pun tak nak tengok kita, kita tengok dia. Kita tengok gajah, tengok monyet. Tapi kat kubur, kita tidak menikmati benda tu. Nak beritahu kita siapa? Waktu mana kita kembali kat kubur, siapa kita? Tak ada orang nak tengok kita pun. Ni kalau kita bernama suami, isteri kita nak datang ke tengok kita? Hari raya setahun sekali. Kalau tengok lah. Tu pun kalau anak nak temang dia. Sebab apa? Mak takut ada hantu kat kubur. Ni namanya isteri. Yang nama suami pula. Tak apalah, kita start doa jauh-jauh je Ustaz, sampai juga kan. Kita tak kata tak sampai. Tapi bila kita duduk kat kubur tu lain. Kan dia beri tazkirah pada kita. Sebab itu Nabi SAW sendiri pun cari mana kubur ibunya, mana kubur ayahnya. Nabi mendatanginya. Bahkan Nabi melawat kubur bapa saudaranya Hamzah setiap hari Khamis pergi dekat kawasan Uhud. Dia boleh je Nabi buat masjid doa. Tapi ada sesuatu lain bila kita pergi kat kubur. Bukan sekadar doa, bukan sekadar untuk si mati, tapi untuk kita yang hidup. Kata Nabi SAW, fa innaha tudzakkirul akhirah. Kamu ziarah kubur, dia akan ingat kamu pada akhirat. Maka tengok, kita bila berada kat kubur, siapa tengok kita? Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas pada anaknya, bila mana kamu nak sombong, pertama ingat dulu kamu kat mana, dan kemudian ke mana kamu dikembalikan. Kemudian yang ketiga kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu diciptakan dari apa? Ingat, kamu ni daripada mana? Daripada air mani. Kita air mani letak atas meja, siapa nak minum, siapa nak makan, siapa nak hidu, siapa nak cium. Sebab itu air mani kedudukannya kat bawah, bukan dekat hidung kita, supaya kita tak pernah berbau dia tu.
Tapi nilainya air mani tadi hina. Hina. Kalau orang jumpa orang kata jijik, siapa ni buang air mani merata? Marah. Itu mani tu ialah kita. Kita manusia daripada air mani. Kata Sa'ad lagi, dan ingat pula kamu ni keluar daripada mana? Daripada rahim mak kamu. Tempatnya kat mana? Keluar daripada mak kita, tempat kat mana? Yang tertutup, yang berbau tu. Keluar sekali dengan darah sekali. Air mentubangnya sekali. Semua benda kotor-kotor keliling kita. Keluar kena mandi budak ni. Kotor. Kata Sa'ad bin Waqqas, ingat benda tu. Dan yang kelima kata Sa'ad, ingat pula kamu makan apa? Marudhi abi. Marudhi tabi. Ingat kamu makan apa? Disebut 5 perkara. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai anakku, bila mana kamu nak sombong, ingat 5 perkara. Kamu dulu kat mana? Kemudian kamu kembali kat mana? Dan ingat, apakah boleh sombong dengan keadaan kamu asalnya air mani? Kemudian kamu keluar daripada rahim ibu kamu. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ingat kamu makan apa? Tentang kita semua-semua ni makan apa? Makan budu juga. Kita semua-semua makan apa? Makan ikan masin juga. Makan macam orang lain makan. Kita makan daripada tanah. Sayur-sayur, walaupun kita segar macam mana pun, asal dari tanah. Bukan semua benda yang kita ambil daripada diri kita. Kat mana? Apa kesudahan apa yang kita makan itu, kata Sa'ad bin Waqqas, kan jadi tahi. Tuan-tuan, kita makan macam-macam sedap ni. Lepas tu jadi apa? Tuan-tuan makan, bayar 2,000, 3,000. Ni makan lobster. Dekat Amerika makan. Berapa tengok bil? $1,600 makan. Orang kaya. 6-7 ribu saya makan. Lepas tu pergi mana sudah makan? Kalau tidak pergi bilik air. Sehebat mana pun bilik air tu 5 star, bau tahi kita macam mana? Memanglah bilik air star mewah, kaya, seramik Itali sekian-sekian. Gambarkan kemewahan bilik air. Tapi kenapa kamu tidak gambarkan betapa busuknya najis yang keluar daripada apa yang kamu makan? Yang kamu pun tutup hidung, cepat-cepat flush. Kalau tak flush, kena maki berjemaah. Kita tak flush tahi kita tu, tuan-tuan. Setiap yang masuk tu maki hamu. Doa kita. Itulah yang kita makan, natijah kita makan. Sebab tu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ingat 5 perkara. Apakah mungkin kamu rasa sombong lagi? Bila Syekh Abdul Qadir kata, jangan takabur, kerana takabur itu cuma orang jahil. Jahil tak kenal Allah dan tak kenal Rasul. Kata ulama, bila mana seorang itu takabur, maka masuk kebodohan dalam akal dia. Seorang kalau dia takabur, dia buka satu laluan, bodoh tu masuk. Kadar mana dia takabur, kadar itulah bodoh tu masuk. Sebab tu tuan-tuan, bila nanti akhir kita lihat orang-orang takabur ialah kebodohan. Dia bila makin takabur, makin bodoh dia. Maka tertutup pintu hikmah dalam bicaranya, dan hikmah dalam tindakannya, dan hikmah dalam fikirannya, dan hikmah di dalam khawatir ilhamnya. Tentang orang takabur tak akan dapat ilham baik. Orang yang takabur tak akan dapat hikmah kebijaksanaan. Orang yang takabur tak akan ada tindakan yang bijaksana. Tiada juga perkataan yang menyenangkan. Kalimah yang baik keluar daripada mulut orang tak warak. Tak tahu kita jumpa orang rendah diri baik-baik. Bila dia cakap tu, dia memberi suatu kebaikan pada kita. Hiburan. Tuan-tuan tengok pelayan-pelayan bila dia mengenal diri, cik dari mana, sila makan, duduk. Bahasanya Masya Allah menghiburkan kita. Yang asal tak nak beli kita. Sebab apa? Bahasa dia. Bahasa rendah diri. Bahasa dia bahasa orang baik. Kita tengok pula orang takabur kalau dia bercakap. Bahasanya menyakitkan. Dan dia mula memilih bahasa-bahasa yang kasar dan keras. Umpam bahasa itu, kata Umar Al-Khattab, bagaikan setangkai kurma. Orang baik bila dia berbicara, dia memilih kurma yang baik. Kurma paling baik. Tapi orang jahat, apa dia peduli, dia pakai petik. Kata Umar, aku suka pada perkataan yang baik. Ia umpama seorang memetik buah yang baik, ini buah kurma yang baik. Orang takabur, kata ulama, bila dia takabur dia akan masuk kebodohan dia. Kadar mana bodoh tu masuk, kadar takabur dia. Tinggi takabur dia, bodoh lagi banyak. Kita takabur dengan adik-beradik.
Ya, hakikatnya memang kita akan dibenci lepas. Sebab tak ada orang suka orang takabur. Tak ada orang suka. Binatang pun tak suka. Bila seorang itu takabur, kita dibenci. Tapi kita tak nak lihat sudut orang pada kita. Tengok pada diri kita apa berlaku. Seorang takabur. Saya sebut tadi bahawa ulama kata bila kita takabur, bodoh pun masuk. Akal pun jadi kurang. Akal kita 100%, dia boleh kurangkan akal kita. Mungkin jadi 80%. Mungkin jadi 60. Mungkin 40. Mungkin tak ada terus. Akhirnya dia dihina dengan sehinanya. Kata Umar Khattab, bila mana seorang itu sombong, dia akan lebih hina daripada babi. Kebodohan tu masuk ke otak dia, akhirnya dia lebih hina daripada babi. Kata kalau kita lah sebut babi ni, memang hina lah. Kita hina-hina babi pun kita tengok lagi. Tengok babi tu. Tapi hina orang, maksud kalau dia sombong, kita pun tak nak tengok dia. Tuan-tuan nak tengok orang sombong, malah tengok dia Ustaz sombong tu, saya tak nak tengok dia. Jumpa pun tak nak. Ni kalau terserempak lagi kita. Orang jumpa babi tak lari. Maksudnya dari sudut kat mana babi tu lebih baik pada orang sombong? Kat mana? Bila Umar Khattab kata bila seorang tu sombong, dia akan lebih hina pada babi. Babi tu memang hina dah. Kita sebut babi pun nak muntah. Tapi orang sombong lagi dihina daripada babi. Macam saya katakan tadi, kita mungkin masih lagi tengok babi tu. Nak kenal juga Ustaz babi hutang macam mana babi. Tapi kita kalau sebut dia orang sombong, saya tak nak tengok orang sombong. Jumpa pun tak nak. Ni kalau balik raya misalnya, atau balik ziarah, tahu ada orang sombong tak? Tak nak, tak balik. Sebesar-besar pasar tu, kalau ada seorang sombong, tak jadi ke pasar. Sebab takut terserempak. Takut terserempak. Kita tak nak terserempak even dengan orang sombong. Tak nak. Saya malah jumpa dia. Kalau ada buat majlis, kita pun dia datang. Saya tak datang. Terus saya tak datang. Kenapa? Orang sombong ada. Saya tak nak datang. Dia punya hina, dia dijauhi oleh orang. Lebih daripada orang jauhi babi. Oleh sebab itulah kita katakan bila seorang sombong, maka akannya hilang. Maka jangan diharap ilham yang baik, bicara yang baik, tindakan yang baik. Tak ada benda kebaikan yang kita boleh harap daripada orang sombong. Seorang ulama bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata syaitan ni dia ada perangkap, dia ada alat-alat untuk menjebak manusia. Dia panggil masali wa fakhuh. Dia ada jerat-jerat, perangkap-perangkap. Apa itu perangkap dan jerat-jerat syaitan? Pertama kata Nu'man, al-batar bi an'umillah, iaitu dia sombong dengan nikmat Allah. Sombong dengan maksud dia tak ngaku tu dari Allah. Tu maksud sombong, batar bi an'umillah. Dengan nikmat Allah dia tak ngaku. Dia kata ni dari saya lah. Saya kerja. Saya yang cari siang malam pagi petang. Saya duduk mengaji jauh luar negara nak dapatkan teknologi ni. Sehingga saya dapat kembangkan, buka banyak cawangan. Mana Allahnya? Tak ada. Saya persis seperti Qarun. Waktu ditanya kekayaan berpunca dari mana? Dari saya. Ilmu saya, kerja keras saya, keringat saya, air mata saya, darah saya. Mana kurnia Allah? Tak, ini semua hasil titik peluh saya. Ini orang al-batar bi an'umillah. Tuan-tuan, kita kena ngaku semua datang tu dari Allah. Sejak bila pula dia datang dari kita? Orang ada orang, dia perangai pun macam kita. Dengan air mata, dengan darah, dia tak dapat. Sampai mati dia pun dia tak dapat. Tapi kita dapatkan apa? Kerana Allah nak bagi sebagai ujian. Kita sama-sama belajar kalau kat sekolah sama. Yang ni pun study, kita pun study. Ni sampai tergolek tidur study. Kita pun sama. Sengkam mata. Tapi hasilnya yang ni berjaya lebih, yang ni kurang. Lalu tiba-tiba kita kata inilah hasil usaha saya. Tapi orang tu tak usaha ke? Tuan-tuan buka kerja, buka bisnes, niaga, orang datang. Dia pun sama buka macam kita pagi sampai petang, tapi orang tak datang. Orang tak datang. Kadang-kadang kita jual benda sama. Kadang kita pergi kat jenis macam kebayang-kebayang tu, banyak kedai, kios-kios banyak. Kita tengok ada kedai tu ramai orang, kurang orang. Makanan jual sama, lebih kurang. Pergi R&R, kedai ni ramai orang pergi.
Kedai ni kurang. Buka waktu sama, tutup waktu sama. Lauk sama, mungkin owner berbeza. Lauk sama ni sarding tu sarding. Sama. Tapi saya nak kedai ni kedai nombor 1. Sebab saya biasa dengan dia. Kalau saya pergi ke Kijal ke Mamang, dia jual lemang banyak. Lemang dia kalau tuan-tuan makan sama daripada geras 1 sampai geras 20. Tuan-tuan cubalah beli satu-satu. Tapi saya beli gerai nombor ni sebab saya kenal akak ni. Kita lebih rasa seronok nak pergi kat dia. Padahal kedai sebelah tu lemang dia pun sama, harga pun sama. RM5 3 batang, RM10 3 batang dah naik dah, RM10 3 batang. Ni dia jual apa nama ni, dia punya serunding daging dia sama. Yang akak buat bukan kita ambil dengan orang, sama semua ambil. Tapi yang ni orang beli. Apakah kerana usaha dia? Tak, kerana Allah bagi. Allah gerakkan hati kita nak berhenti kat dia. Nak kata muka dia lawa pada orang sebelah, tak juga lawa, sebelah lagi lawa. Pun bukan jadi penentu juga. Nak kata dia lebih muda, orang sebelah lagi muda. Maksud saya nak tunjuk bagaimana rezeki tu datang. Supaya kita jangan kata sebab kita, sebab saya. Ni sejauh-jauh orang datang berhenti kedai dia. Yang ni berhenti sini, yang ni berhenti sini. Masing-masing ada rezeki masing-masing. Sebab tu orang yang al-batar bi an'umillah, yang sombong dengan nikmat Allah sebab dia tak nak sandar pada Allah. Sebab tu kita tuan-tuan apa pun kita dapat rezeki, pertama kita kata alhamdulillah. Oh, anak awak berjaya, alhamdulillah, syukur pada Allah. Jangan kata saya tengok bapak mana, tengok mak macam mana, tengok macam mana sekolah kita pilih, sekolah hebat. Tuan-tuan, bila kita cerita sekolah hebat, ya secara umum begitu, tapi tidak semestinya. Keluar best student atau belakang sekolah dia sekolah biasa. Yang mana bila kita tengok best student kat U ni, tengok latar belakang sekolah biasa. Yang dulu sekolah sama penuh hebat, masuk U dia turun, orang lain pula naik. Yang mungkin bukanlah bersekolah-sekolah yang berprestij, tapi Allah nak beri dia berjaya. Kenapa? Kurnia Allah. Kurnia Allah pada siapa yang dikehendaki. Kadang-kadang kita duk berlatih ni, orang main sukan berlatih kat stadium sekian, tak dapat pingat emas. Ni berlatih belakang rumah pun tumpang negara orang lain dapat emas. Dapat emas. Ditumpang negara orang, berlatih belakang rumah orang, boleh pingat emas. Ni berlatih kat Jerman, berlatih sekian, tak dapat pingat. Belum tanding cedera dah. Tetapi ini kita kata kurnia Allah. Kurnia Allah. Yang kedua kata Nu'man, al-fakhru bi'a'ta'illah. Dia mula sombong dengan orang dengan apa yang Allah beri pada dia. Tadi dia tak nak ngaku nikmat dari Allah. Satu hal perangai kita. Tetap nak kata titik peluh. Sebab kita dah terikut cara pendidikan orang kafir. Orang kafir kata kita usaha kita dapat dengan mudah. Ya, kita tak nafikan dari seluruh faktor asbab. Ya, tapi bukan hakikat. Faktor asbab betul lah, orang usaha dia dapat. Man jadda wajad, man zara hasad. Bersungguh dia dapat. Yang tanam dia tuai. Dia tanam dia tuai. Walaupun kita tanam tanah Rizak, orang kata bukan tanah awak. Betul lah bukan tanah saya, tapi saya tanam, saya lebih berhak ambil, bukan awak. Tuan-tuan, kat kawasan perumahan kita tu ada tanah-tanah Rizak, reserve. Kita bertanam kelapa, tanam sikit. Bukan tanah kita tu, tanah kerajaan. Tapi dek kerana kita tanam, kita berhak ambil. Dan kita juga berhak halang orang yang ambil. Sebab saya tanam. Manzara hasad. Siapa yang tanam, dia yang tuai. Dia patut tuai. Kaedah mantik atau kaedah itu memang diterima semua orang. Dia yang tanam, dia patut ambil. Walaupun kita berhujah, ni bukan tanah awak, betul bukan tanah saya, tapi saya tanam. Kalau awak nak ambil tanah, saya tak marah. Awak ambil pokok, saya marah. Sebab tanah bukan tanah saya, pokok tu pokok saya. Sebab saya yang tanam. Maka ada yang kedua kata Nu'man, orang yang berbangga dengan apa yang Allah beri pada dia. Tengok saya lebih harta, tengok saya lebih ilmu. Ya, dia ngaku Allah bagi, tapi dia nak bangga dengan orang. Maka ini jugalah perangkap syaitan. Kita berjaya menyebut alhamdulillah, baguslah tu dapat nikmat, anak-anak kita cemerlang, berjaya. Tapi kita tak berjaya pula dalam ta'amul kita dengan manusia, muamalah. Lalu kita mula rasa kita lebih pada dia, baik pada dia.
Ni kalau kita ahli ibadat, kita kata kita lebih baik pada dia. Apa yang Allah beri nikmat ni lebih baik daripada nikmat dia. Tuan-tuan, bukan. Kalau sekiranya Allah beri kita, katakan saya diberi ilmu ni, saya diberi ilmu ni, sehingga dengannya saya membina kerjaya yang baik. Dia pula diberi ilmu ni, dia juga bina kerjaya dia, mungkin kurang sikit. Saya tak kata apa yang saya dapat lebih baik pada dia. Saya tak kata begitu. Kalau saya bidang agama, saya belajar bidang agama, kawan saya ni belajar bidang engineering, contoh, saya tak kata apa yang saya dapat lebih baik pada dia, kerana saya tak tahu siapa yang lebih beri manfaat pada orang lain, siapa yang dia menjadi lebih takut pada Allah. Memang secara umumnya betul lah, belajar agama baguslah, tapi apakah ia jadi lebih baik pada dia? Belum tentu. Tengok macam mana performan kita. Kalau orang ni mungkin dengan sebab ilmu tadi dia berkhidmat pada ramai hamba Allah, maka dia lebih baik. Yang ni pula baguslah di rumah agama, tapi dia tak beri manfaat pada orang. Dia tak beri manfaat. Dia tidak menjadikan sebab untuk orang kena agama, kena ilmu, atau kena Allah SWT. Dia cuma belajar je, maka belum tentu dia lebih baik. Sebab tu kalau saya pegang jawatan ni, dia pegang jawatan tu, saya tak akan kata jawatan saya lebih baik pada jawatan dia, kerana kita tak tahu siapa yang boleh buat lebih baik. Saya yang mengajar, tuan-tuan yang dengar. Saya tak boleh kata saya mengajar lebih baik pada tuan-tuan yang mendengar, hanya kerana sebab tuan-tuan tidur dalam kuliah. Yang tak agung ni, mungkin dia lebih baik pada saya, takwa dia. Mungkin kesan dia qiyam mulai semalam dia mengantuk. Mungkin saya tidak qiyam, maka saya okey. Jadi saya tak tahu nak nilai benda tu, sebab ia di sisi Allah. Sebab itu tak pernah bila awak kata bukan aku yang paling mulia pada kamu, lastu bi khairikum, walaupun aku khalifah, bukan makna aku lebih mulia pada kamu. Bukan makna. Pihak orang yang faham hakikat. Kita tuan-tuan dengan nikmat Allah Ta'ala yang macam mana pun, kita tak berani kata kita lebih mulia pada orang tu. Maksudnya dengan nikmat itu, nikmat ni ke nikmat tu yang lebih mulia? Saya tak tahu. Nikmat menjadi anak atau nikmat menjadi ayah lebih mulia? Saya pun tak tahu. Ada orang jadi ayah, dia lebih baik daripada dia menjadi anak. Ada yang jadi anak, dia lebih baik daripada menjadi ayah. Dari sudut dia lebih dapat kebaikan akhirat. Suami dengan isteri mana lebih baik? Mana lebih baik? Oh, suami paling baik, Ustaz, sebab syurga bawah tapak kaki kita. Si isteri tak lawan kita, kita ada syurga. Ya betul. Tapi syurga kita pula kat mana? Kalau kita kata okey, syurga isteri dia bawah tapak kaki kami, contoh. Atau seorang ibu kata, hai anak-anak, syurga kamu dia bawah tapak kaki ibu. Betul, tapi syurga ibu pula kat mana? Soalan kita tanya balik. Syurga suami pula kat mana? Maka kamu juga kena tahu syurga kamu kat mana. Yang si anak sudah tahu syurganya kat mana, maka dia berusaha untuk mendapat kebaikan daripada kamu. Tapi kamu pula syurga kat mana, apa kamu nak buat? Akhirnya si anak yang mungkin ayah dia sentiasa buli-buli dia dengan syurga bawah tapak kaki aku, anak dia masuk syurga, si ibu belum tentu. Si isteri yang mungkin sentiasa diogur syurga bawah tapak kaki aku, si isteri masuk syurga, si suami belum tahu. Maka kita tak tahu siapa mulia dengan nikmat yang kita dapat. Seorang jadi isteri, seorang jadi suami, dia tak tahu mana satu baik. Yang menjadi anak lelaki dan yang anak perempuan, kita tak tahu mana satu. Kita, kalau kita kata oh anak lelaki lebih baik pada anak perempuan, belum tentu. Kan Nabi-Nabi kan lelaki, itu Nabi-Nabi, dia memang baik. Kita anak lelaki, kita belum tahu. Saya tak, kalau boleh nak anak lelaki, sebab anak lelaki lebih baik pada anak perempuan. Siapa kata? Kita belum tahu. Orang mana anak perempuan jauh lebih baik pada anak lelaki dalam menjaga keluarga, walaupun bukan kewajiban dia, bukan wajib dia. Dia jaga suami, dia jaga mak dia, dia jaga mak mentua dia, dia jauh lebih baik. Dan kadang dia sakit lagi, ya kita jumpa seorang perempuan dengan dia sakit, dia boleh jaga mak dia sampai mak dia mati, dia jaga pula mak mentua dia sampai mak mentua mati. Dan kadang dia sakit tu, bukankah dia lebih baik daripada orang lain? Artinya bila kita cerita baik, kita cerita tentang nikmat Allah yang Allah beri kat kita, kita tak boleh kata nikmat mana yang lebih baik. Kita tak boleh kata. Kalau macam kita sebut sekolah lah, tuan-tuan sekolah ni, mana sekolah lebih baik? Kita sebenarnya hakikatnya kita tak tahu mana lebih baik dari sudut beri manfaat pada kita. Manfaat pada kita mana? Kemudian kata Nu'man lagi, di antara perangkat syaitan tadi ialah kamu berbangga dengan hamba Allah. Tadi nikmat, ini hamba Allah.
memperkecilkan mana-mana hamba Allah. Walaupun kalangan ahli maksiat. Wah, li neraka, saya syurga. Maka itu perangkat syaitan. Perangkat syaitan nak jadikan kita melihat diri kita lebih baik pada orang lain. Yang tadi kita bicara tentang nikmat. Nikmat tu lebih baik, nikmat yang kita dapat. Pertama yang kita sebut nikmat tak kita sandarkan pada Allah, dipanggil al-batar bi an umillah. Yang kedua kita rasa nikmat kita dapat ni baik pada nikmat dia. Belum tahu. Nikmat. Kita bagi contoh anak lelaki, anak perempuan tadi. Yang ketiga ialah kita secara personally-nya, individualnya, merasakan kita lebih baik pada dia. Saya rasa saya lebih disayangi oleh Allah berbanding orang ni. Saya rasa Allah lebih melihat saya ahli syurga berbanding orang ni. Allah cerita orang paling sombong namanya Yahudi dan Kristian. Waktu mereka berkata apa? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kamilah anak-anak Allah dan kamilah kekasih Allah. Cepat letak diri dia kekasih Allah. Kita kadang-kadang solat sikit-sikit, qiyamul lail sikit-sikit. Saya kekasih Allah Ustaz, dia kekasih syaitan. Cepatnya kita dapat kekasih Allah. Siapa letak? Kita sendiri. Yang tu pula kekasih syaitan. Siapa letak? Kita juga letak. Tetapi kita tak ada hak nak letak siapa kita. Okay, saya memang nak jadi kekasih Allah. Saya nak jadi wali Allah. Saya nak jadi hamba Allah. Tapi saya tak berani declare saya siapa. Sebab yang akan declare ni Allah, bukan saya. Mungkin ada orang kata saya baik, dia tu macam wali. Dia bukan saya. Saya tak tahu saya siapa. Tuan-tuan, kita tak tahu pun siapa kita di sisi Allah. Walaupun kita dapat alamat, jangan gembira. Umpama kata pepatah, guruh di langit, air di tempayan, jangan dicurahkan. Kerana belum tentu hujan. Guruh kat langit, kita air tempayan buang belaka dah, nak hujan ni, air baru. Akhirnya tak turun hujan. Atau turun tempat lain. Kita hari ni Masya Allah, kuliah rajin, qiyam rajin, puasa sunat Masya Allah, habis dulu pada orang. Saat saya dah puasa 12, bukan 6 lagi, 12 dah Ustaz. Mana ni seganda dia punya power. Orang lain baru 6, saya 12. Kita nampak kita bagus. Betul lah. Dia sudah alamat tu ada, tapi belum tahu lagi di sisi Allah. Kita baca Quran khatam pun belah-belah kali. Memang alamat tu ada, tapi belum tahu. Sebab tu jangan pun angkat kepala di hadapan hamba Allah. Saya lebih baik pada kamu. Kita tak berani cakap. Hadis-hadis banyak memberi amaran pada kita. Sebab tu kita sebut sebelum ini, kita kalau kita baiklah, alhamdulillah saya ikut perintah Allah. Kita nak jadikan orang lain juga baik macam kita. Bukan kita nak hina orang tu, bukan. Kita nak jadi baik. Kalau hari ni saya tegur dia, saya suka awak baik macam saya suka. Bukan saya nak berbangga saya atas pada awak. Saya nak kita sama-sama. Dia kalau saya makan benda lazat, saya nak orang juga makan benda lazat. Kalau kita nama suami, kita makan sedap tak? Sedap. Tapi kita tak akan rasa sempurna kalau tak ajak isteri kita makan. Kalau kita suami baik lah, saya nak ajak bini saya pula datang ni Ustaz. Dan kita juga tak rasa akan sempurna kalau tak ajak anak-anak kita sekali. Dan kita juga tak akan rasa sempurna saya nak ajak kawan saya pula datang makan. Ini orang yang dia nak nikmat dia dapat tu sama orang yang dapat. Walaupun Allah beri sebab tu pada dia, tetapi dia nak benda tu dikongsi. Sebab tu kita jumpa orang baik-baik pemurah ni, dia makan je benda sedap, dia mesti kongsi dengan orang. Dia tak ada senyap. Jumpa orang, saya makan sedap, awak makan apa? Dia pasti dia beli ni, dia bungkus semua ni. Saya makan lemang ni sedap, saya beli banyak-banyak, 100 batang, bagi semua orang. Semua orang berkata bahasa yang sama, saya sedap. Dan dapat rasa nikmat. Ini orang beriman. Dia nak nikmat dikongsi, bukan berbangga. Kalau tuan-tuan jumpa orang yang nak nikmat dikongsi, ini memang orang baik. Kalau saya ke masjid, saya nak juga orang ke masjid, saya suka. Tu saya ajak orang tu. Kalau saya ke kuliah, saya nak juga orang ke kuliah, tu saya suka. Saya bukan kata, tengok saya ahli kuliah, tu bukan ahli kuliah, itu ahli lara. Bila kalau dia ahli lara, apa kita buat? Menuduhnya bukan cara, bukan kesan, bukan buah daripada kuliah. Mengajaknya itu kesan kuliah. Tak kita ajak dia bersama, itulah kesan yang baik. Tapi kalau kita dah belajar, lepas tu tuduh orang, itu kesan tak baik. Perhatikan kembali niat kita belajar tu kenapa. Kalau saya belajar, alhamdulillah saya dapat nikmat banyak daripada apa saya belajar, maka saya cepat cari orang paling saya sayang untuk dia bersama saya. Panggil mak kita, panggil ayah kita, panggil abang kita, panggil adik. Duk share semua. Kenapa? Kita ingin berkongsi kebaikan. Ini orang tak sombong. Yang keempat kata Nu'man bin Bashir,
ittiba'ul hawa fi ghairi dzatillah, mula mengikut hawa nafsu, itulah perangkat syaitan. Apa maksud ikut hawa nafsu? Tak pedulikan hukum. Kita kalau kata korang awak ni ikut hawa nafsu, baik, perkataan kita ikut hawa nafsu apa maksud? Dia tak peduli hukum. Makan tak kira kedai kafe ke kedai Islam asal sedap, ini orang ikut hawa nafsu, tak peduli hukum. Bisnes asalkan untung, ini ikut hawa nafsu, dia tak peduli hukum. Kalau nak bisnes lah, tanyalah hukum dulu sepatah. Tanya hukum ni boleh tak boleh. Nak melabur, tanya dulu boleh tak boleh. Jangan ikut nafsu. Apa pun tindakan kita, kalau kita bertanya hukum, kita tak ikut nafsu. Apa pun tindakan kita, kita tak peduli hukum dan membelakangi hukum, itu ikut nafsu. Seorang suami dia nak marah isteri dia, baik, nak marah isteri, bukan dia tahulah hukum. Dia tahu hukum, maka dia bila marah dia tak ikut nafsu, dia ikut syariat. Isteri pun sama, dia nak marah suami dia, ikutlah hukum. Ikutlah hukum. Kalau dia tak ikut hukum, dia ikut nafsu. Kita ayah nak marah anak-anak, ikutlah hukum. Ikut hukum. Apakah benar Islam bila ajar kita marah anak, kita boleh belasah dia sampai patah getah, sampai cedera parah? Itu Islam suruh. Itu hawa nafsu. Jadi kita boleh marah anak kita, even kita boleh rotan, tapi dia ada syarat atau dawabit. Bila para ulama kata boleh rotan, tak mencederakan. Boleh rotan, bukan kawasan yang bahaya. Boleh pukul, tapi bukan di muka. Iza daraba ahadukum falyastanibil wajha. Bila seorang nak pukul, jauhilah wajah. Maknanya kita, walaupun kita ayah ni, super power ni, tak boleh lempang anak. Kenapa nak lempang anak? Ni karamah, kemuliaan dia. Kalau kita cikgu pun jangan lempang muka budak ni, itu kemuliaan. Melainkan tak sengaja, Ustaz, tangan saya macam cepat, Ustaz, marpuk naik. Tapi kena kawal lah. Kau boleh ikat tangan tu bila marah, biar jangan naik, misalnya. Itu kita nak ikut hukum bila kita nak pukul anak. Dan syarat yang ketiga, kata ulama, bila nak pukul anak, jangan, atau kita dah tahu, kalau kita dah tahu dia tak akan berubah, maka tak boleh pukul. Kita pukul ni untuk ubah dia. Tapi kalau tuan-tuan tahu dia tak boleh berubah walaupun kita pukul, tak boleh pukul dia. Kenapa kita akan pukul dengan teruk? Kadang-kadang anak kita ni kita acu rotan, tak semayang, teruk dia semayang, okey. Tapi ada anak dah rotan tetap tak nak semayang, maka jangan dirotan lagi. Sebab kita pasti akan rotan lebih kuat sampai memudaratkan dia dan memudaratkan kita. Dilihat Islam letak dawabit rotan anak. Tidak tempat bahaya, tidak mencederakan, dan kita katakan tidak pada mukanya, dan mengetahui bahawa dengan rotan tadi dia boleh berubah. Kalau tak berubah, tak payah. Anak-anak kadang-kadang dia tak berubah dengan rotan, berubah dengan duit. Abang puasa 6 ambil RM100, puasa dia. Daripada kita kata tak puasa, aku rotan pun, keturunan aku semua puasa 6, kau jangan rosakkan keturunan aku. Pak rotan, baba pukul, baba rotan. Baik, kalau dia takut, dia pun puasa, okey, dan sebagai latihan. Tapi kalau dia tak takut, rotan-rotan, kita guna cara kedua. Ni sehari puasa RM100 tak nak, oh untung niaga ni. Budak-budak kita nak latih dia. Tentang kita ni bila nak ubah orang, ada orang dia ingat ubah dengan secara kuasa. Dia lupa kita boleh ubah orang dengan pujuk, kita boleh ubah orang dengan cara tunjuk contoh. Jalan untuk ubah orang ada 1000 jalan. Kenapa kita cuba melihat ubah orang hanya dengan maki hamu dan pukul? Kan kita manusia, dia punya peringkat jahil kita. Bila nak ubah jangan nak kita nampak penampar, penyepak. Kau jangan tu, tidak, tangan naik, kaki naik. Dan ini ayah yang bankrupt dengan cara. Jangan jadi ayah yang bankrupt dengan cara dalam mendidik anak-anak. Kita banyak cara. Kita ada doa, kita ada contoh kawan-kawan baik, tempat belajar baik. Kadang-kadang kita tak dapat didik hantar di tempat baik-baik, insya-Allah dia baik. Atau jaga kawan-kawan dia biar dia kawan yang baik, insya-Allah dia baik. Kadang-kadang kita sendiri kena ubah jadi baik, dia pun tengok contoh, dia pun jadi baik. Sebab kadang-kadang dia tertanya, ayah ni suruh kita baik, dia tak baik. Dia marah kita merokok, dia merokok. Dia marah kita tengok TV, dia pun kaki TV juga. Dia marah kita tengok telefon, dia pun dari malam sampai ke siang telefon. Kita tak ada contoh tauladan. Jadi kalau benar kita ingin menyampaikan kebaikan pada orang, maka Allah tunjukkan kita banyak jalan. Sebab itu dalam kita nak ubah orang, penting sekali tuan-tuan niat kita nak ubah tu kenapa.
niat kita. Kalau baik niat kita, insya-Allah terbuka jalan. Dan kita dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Kerana mereka sentiasa diilhamkan dengan hikmah yang banyak. Kini kita buat cara ni tak jadi, dia bagi cara ni. Dia bagi 1000 cara. Maksudnya banyak lah. Bukan saya maksud 1000 cara, 1000. Banyak. Yang mungkin kita tak terfikir bagaimana seorang boleh jadi baik. Kita jangan nampak satu cara. Cara yang agak ganas. Jangan ubah orang. Kasar. Hatta hamba-hamba Allah yang lain pun sama. Kita nak ubah adik kita, nak ubah masyarakat. Nabi SAW tunjuk cara macam-macam cara nak ubah masyarakat. Dia kadang-kadang kekerasan, ya, perang. Kadang-kadang dengan cara ni, kadang-kadang dengan cara tu, kadang-kadang dengan zakat, dengan pemberian. Maka ini semua mengubah manusia. Manusia ni tuan-tuan penting, pertama kita dorong dia ada keinginan untuk berubah. Lepas tu mudah bagi kita. Kawan tanya, Ustaz, boleh ke bagi duit-duit nak suruh jadi baik? Boleh ke? Kita nak suruh anak kita ibadat bagi duit, tak ikhlas dia nanti. Tak ikhlas, tapi bicara yang berlainan. Yang penting kita nak letak dia dulu pada satu tempat baik. Kerana bila dia buat je baik, ikhlas dia datang. Kita zaman-zaman kecil kan kena paksa puasa, paksa semayang, paksa pakai seluar panjang. Tak ikhlas pun lepas itu. Tapi lama-lama kita tahu kenapa kita buat. Kayaknya tak ada lagi orang yang perlu diupah untuk berpuasa. Kita dah tahu. Tapi waktu kita kanak-kanak dulu, barangkali kalau kita tak puasa, mak kita tak bagi makan sedap-sedap ni, kena kurung dalam bilik. Saya ingat bila kami adik-beradik kalau tak puasa, mak saya ni ada satu bilik, dia letak dia punya kayu pendinding tu untuk kurung kita. Tapi bilik tu menghala ke meja makan. Jadi kita tengok lenggok kepala, tapi tak puasa. Akhirnya paksa diri puasa nak makan benda tu. Nak duduk meja kabinet tu, ahli kabinet tu, akhirnya mesti berpuasa walau benci. Lama-kelamaan dia jadi satu kebiasaan kita. Kebiasaan. Tak nak puasa tak boleh makan. Makan sisa-sisa je. Artinya tuan-tuan, kadang-kala memang kita katakan cara tu tak ikhlas, tapi dia boleh beri ikhlas. Anak-anak kita dihantar belajar, tak ikhlas, tapi dia datang ikhlas. Kerana ikhlas ialah latihan dia dalam buat ibadat. Adapun bagaimana kita umpang dia untuk buat ibadat, itu hal kita. Itu cara kita. Umpang dia bagaimana nak buat taat kepada Allah SWT. Jadi apapun tindakan kita, jangan membelakangi agama. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, siapa, dia bacakan satu hadis Nabi SAW, siapa yang merendahkan diri kerana Allah, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Yang tawadha' kerana Allah, Allah angkat. Tetapi yang sombong, maka Allah akan rendahkan dia. Siapa pun yang sombong, wada'ahu Allah, Allah akan jatuhkan dia. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, pilihlah akhirat. Walau kita nampak sikit, zahir nampak mula sikit, tapi sebenarnya dia akan bertambah banyak. Kita nampak dunia ni macam banyak, tinggalkan dunia yang melalaikan. Saat ni projek juta-juta, tapi dia melalaikan kita dari Allah tak? Melalaikan. Tinggalkan walau nampak banyak. Ni start projek cipu, bolehlah sembahyang jemaah, boleh sekarang, tapi cipu, ambil yang tu, nanti dia jadi banyak. Sebab tu kata Luqman Hakim kepada anaknya, wahai anakku, jualah dunia kamu untuk dapat akhirat kamu, nescaya kamu akan dapat dua-dua keuntungan. Jangan kamu jual akhirat kamu untuk dapat dunia kamu, nescaya kamu rugi dua-duanya. Artinya tuan-tuan sekalian, kalau kita ambil akhirat walau sikit, sebenarnya kita akan untung dua-dua, akhirat dan dunia. Tapi kalau kita sanggup jual akhirat untuk dapat dunia, sebenarnya kita rugi dua-dua. Dunia pun kita tak dapat, akhirat sementara lagi. Oleh sebab tu kita redha dengan sikit, tak apalah. Kalau dunia ni sikit, kalau dunia ni tak banyak, atau dunia ni menyebabkan kita tak popular, sebab orang lain semua dapat dunia, dia nak sombong, dia nak glamour. Kita tak nak glamour, kita tak nak popular, kita tak nak sombong dengan orang. Maka last kali kita juga dapat apa yang kita inginkan dulu. Kita tak pernah ada orang cari akhirat maka dia rugi dengan kehidupan dunia atau akhirat. Tapi kita dah tengok banyak dalam pentas dunia yang mencari dunia saja, akhir dunia yang dicari pun dia tak dapat. Walau dia pernah bergelar orang paling kaya di dunia, akhir dia jatuh merudum, tak dipandang. Dia sekelip mata. Tuan-tuan, jadual orang paling kaya yang dikeluarkan oleh majalah Forbes, yang orang kaya ni,
Dia terus berubah dengan cepat. Yang dulu pernah kita kenal paling kaya, terus tak ada dalam tu, bahkan di penjara 20 tahun, 30 tahun. Yang dulu pernah kita dengar ni bilioner, akhirnya jadi gelandangan. Ada seorang perempuan, dia ni anak bilioner, terkenal dulu satu ketika. Dia jadi gelandangan, dia terpaksa berpakaian lelaki, takut orang ambil kesempatan sebab dia perempuan. Tidur. Sehingga akhirnya satu wartawan bongkar identiti dia. Kau tengok dia ni, dia tak duduk dekat dengan jauh sebab dia perempuan. Dia berpakaian seperti lelaki, nak jaga dia punya keperempuanan. Rupanya seorang anak bilioner terkenal dulu. Ayah dia mati dan dia bankrupt, bisnes jatuh teruk, dia jadi gelandangan. Orang bagi $1, $2. Tentang itu cerita orang kaya. Akhir dia rugi semua. Akhirat tak dapat, dunia tak dapat. Jadi kita dah belajar, kita dah tengok sejarah. Orang cari akhirat, dia tak pernah rugi apa pun dalam hidup. Dia dapat ketenangan dunia. Apatah lagi akhirat yang merupakan janji Allah untuk bahagia yang pasti. Sebab itu jangan kita memilih golongan yang nak dunia dan sombong. Pilih golongan yang nak akhirat dan tawaduk. Nescaya kita akan dapat semua. Dunia juga kita dapat. Siapa pun kita tengok hari ni, orang yang tunduk pada perintah Allah, orang yang tawaduk, bukan reda dengan segala takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah angkat dia, Allah dekatkan dia, Allah popularkan dia. Kerana memang popular ni ialah suatu nikmat Allah Ta'ala pada hamba-Nya. Bila Allah menyebut tentang Nabi SAW, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا, kami popularkan namamu wahai Muhammad, kami angkat daripada segala makhluk-makhluk yang lain. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا, kami angkat nama kamu. Maksud kami angkat, kami jadikan nama kamu disebut di serata dunia. Hari ini bila azan, nama siapa disebut? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu satu kemuliaan yang tak ada orang dapat? Satu dunia orang azan, nama Rasulullah yang diangkat, disebut. Bukan nama paling ramai lah nama Muhammad. Tak pada anak, tak pada cucu, tak pada cicit, Muhammad. Demikian Allah lakukan pada orang beriman. Bila kita mengambil akhirat, tidak terpengaruh dunia yang melalaikan, kita merendah diri, maka Allah Ta'ala akan angkat juga nama kita. Nama kita glamour dengan betul, bukan glamour cara palsu yang akhirnya dihina. Glamour dengan maksud dia akan didoakan kebaikan, didoakan kemuliaan. Bahkan ada kita jumpa mereka, para ulama, orang soleh mati even beratus tahun masih diziarahi kuburnya, bagaikan mati semalam. Dek berkat nama mereka. Maka pilihlah mana satu kita nak. Nak pilih golongan sedikit, akhirnya dia berkati, atau memilih golongan yang kita anggap macam banyak, akhirnya kita rugi semuanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir menutup dengan mengatakan, ingatlah bahawa merendah diri dan beradab sopan itu, yakni akhlak yang baik, mendekatkan kamu pada Allah. Manakala mengangkat diri, yakni sombong dan buruk laku, akhlak yang buruk, menjauhkan kamu dari Allah. Taat, ini kata kuncinya, taat baiki diri kamu untuk mendekatkan diri pada Allah, sedangkan maksiat menjauhkan kamu dari Allah. Apa kata kunci yang nak disebut oleh Syekh Abdul Qadir? Tentang kita kalau nak benar-benar kita nak dapatkan dunia yang bersih, yang tidak melalaikan kita dari Allah, dan benar-benar kita nak dapat tawaduk yang memang didefinisikan atau diertikan tawaduk, tunduk taat pada Allah. Sebab itu kata ulama, siapa yang sujud, maka dia tidak lagi sombong. Siapa pun yang sanggup sujud, maka Allah akan buang sifat sombong. Kadar mana dia rajin sujud, kadar itu sombongnya dibuang. Sebab itu tuan-tuan, bila rasa je sombong, solat banyak-banyak, sujud lama-lama, supaya buang sifat sombong tu. Kalau ada hari ni saya rasa sombong sungguh lah dengan nikmat saya makin banyak ni, maka cuba sujud lebih lama. Rasakan kehinaan kita di hadapan Allah. Rasakan betapa luasnya rahmat dan nikmat Allah beri pada kita sebagai ujian untuk kita. Kerana kata ulama, siapa pun sujud, maka hilang sombongnya. Maka kita katakan, perbanyakkan sujud, bukan lamakan sujud, nescaya akan terbersih diri kita daripada segala sifat sombong. Tak kira sombong kita atas nama apa pun, atas nama suami sombong, atas nama isteri sombong, atas nama anak sombong, atas nama ayah sombong, atas nama bos, atas nama pekerja. Kerana sombong dia tak kena pangkat. Bukan tunggu jadi pengarah tuan-tuan baru sombong. Ada pekerja lebih sombong pada pengarah. Ada. Bukan tunggu kita jadi suami baru kita sombong. Ada isteri dia lebih sombong pada suami dia. Padahal dia tak ada kuasa, tapi dia lebih sombong pada suami dia. Ada anak lebih sombong pada ayahnya.
Ada ayah yang lebih sombong pada anak. Sebab sombong dia tak kena pangkat kita, tapi dia melihat hati kita. Kalau hati tu kotor, sombong pun datang dengan cepat. Sebab tu kita jumpa ada orang, saya katakan, dia miskin tapi dia sombong. Padahal dia tak ada sebab untuk sombong. Sebab dia miskin tapi sombong. Ni orang kaya nak bagi benda-benda dia berkira. Nak bagi dah buat appointment belum, dia tanya. Sebab dia ramai sangat orang bagi, dia suruh appointment. Dia pun tanya nak bagi apa. Kalau beras cat biasa, cat rambutan tu kita tak pakai. Cat durian kita makan. Ada. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW. Orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang miskin yang sombong. Untuk kita tahu, sombong ni dia bukan sebab kita bos besar, bukan. Perangai dalam hati kita. Kerana kita jumpa ada orang bos besar tapi tawaduk rendah diri. Ada orang yang dia ada sebab untuk sombong, dia tak nak sombong. Rumah dia besar, kereta dia besar, tapi dia tak nak sombong. Tawaduk orangnya. Ada orang jalan kaki pun sombong. Dia jalan kaki dia boleh sombong. Tu jalan kaki tengah-tengah jalan, marah orang. Dia tak nak jalan tepi, dia punya sombong ni lain macam. Dia nak basikal, dia lebih sombong pada naik kereta. Dia tak reti nak jalan tepi. Ikut akulah, kau nak jalan tengah. Macam dia bayar oktek basikal dia. Tapi dia sombong ni lain macam. Dan kita tengok benda ni. Sebab tu sombong bukan sebab kita siap, bukan sebab pangkat kita, harta. Ia berkait dengan hati kita. Bila hati tadi berkumpul kejahatan, datang sombong. Kayaknya tuan-tuan jangan hairan bila tuan-tuan jumpa orang yang sombong tanpa ada sebab sombong. Tapi dia boleh sombong. Dia tak ada sebab sombong, dia tak ada pangkat, dia tak ada harta, dia tak ada, tapi dia boleh sombong lebih pada orang lain kerana penyakit hati. Kerana itu kita nak perbanyakkan sujud, buang sifat sombong, dan nak buang pengaruh dunia yang melalaikan kita dari akhirat. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.